Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni bikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana tepat jam 7 pagi setiap hari kita bersama dalam program siaran Sembang Subuh. Dan hari ini kita nak melihat bagaimana Rasulullah SAW di zaman kehidupannya didatangi oleh para sahabat, bertanya tentang agama, bertanya tentang Islam dan bertanya tentang iman. Maka hari ini kita bincang bahawa ada 15 bukti keimanan. 15 ada 15 bukti keimanan. Mengisahkan bagaimana seorang bekas padri di Najran, seorang bekas padri Najran yang bernama Alqamah bin Haris, yang diceritakan oleh Al-Hakim, di mana Alqamah bin Haris ini telah radhiyallahu anhu telah berkata, dan dia datang, dia kata, aku telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alqamah ni cerita pada Hakim cerita pada kita, dan kita cerita pada kawan-kawan kita melalui Facebook kita share ramai-ramai. Jadi Alqamah ni berkata bahawa aku telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 7 orang dari kaumku. Mana dia datang jumpa seorang ke 7 orang. Dikatakan bahawa 7 orang ni masuk Islam daripada agama Nasrani, berada di Najran. Najran ni di Yaman sekarang ni. Dia bawa satu perintah kuasa Rom yang menguasai mereka. Dan Alqamah kata bahawa dia yang ketujuh masuk Islam. Yang ketujuh masuk Islam. Kemudian bila dia ada kesempatan, dia datang ke Madinah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beri salam dan baginda tertarik kepada Alqamah ni. Maknanya apabila Alqamah ni bagi salam, Rasulullah menjawab salam, dan Rasulullah kata baru tertarik pada dia. Jadi Nabi pun tanya, siapa kamu? Nabi tanya, siapa kamu? Siapakah engkau? Jawab kami adalah orang beriman. Dia kata, siapa awak semua ni? 7 orang ni. Nabi tanya setelah dia beri salam, Nabi tanya, siapa kamu? Dia kata, kami orang beriman. Kalau kita tanyalah, siapa kamu? Saya orang Melayu. Apa tanda orang Melayu? Kan tanya. Jadi dia bukan kira Melayu, bukan bahasa, tapi kira orang Melayu. Kita katalah, siapa kamu? Saya orang yang amanah. Saya orang jujur. Apa bukti amanah? Apa bukti jujur? Jadi Nabi tanya, kalau kamu kata bahawa kamu adalah orang beriman, setiap perkataan ada bukti. Nampak? Nabi kata, setiap perkataan ada bukti. Apakah bukti kamu orang beriman? Apa buktinya? Maka kami jawab. Kata di Alqamah bin Haris ni, dia kata kami menjawab, buktinya ada 15 perkara. Kata di Alqamah ni, dia kata ada 15 perkara. 5 perkara yang engkau perintahkan kepada kami. Ada 5 perkara. 5 perkara yang diperintahkan oleh utusanmu kepada kami. Maknanya mereka ni masuk Islam berdasarkan kepada utusan Nabi Muhammad SAW. Ada pendakwah kepada mereka. Ada pendakwah kepada mereka. Nabi hantar para da'i berdakwah kepada mereka di Najran. Kita ada 5. Engkau pesan 5, utusan engkau pesan 5, dan 5 perkara yang kau perintahkan kepada kami. 5 perkara diperintahkan oleh utusan kamu. Dan dia kata 5 perkara yang kami lakukan sejak zaman jahiliah. Ada 15 perkara. 5 hak Allah Rasulullah, 5 hak para da'i, 5 hak dia. Jadi Nabi pun tanya, apakah 5 perkara yang aku perintahkan kepada kamu? Nabi tanya, apa dia? 5 perkara tu apa dia? Maka mereka jawab, kamu telah perintahkan kami untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala. Percaya kepada malaikatnya. Percaya kepada kitab-kitabnya. Percaya kepada rasul-rasulnya. Dan percaya pada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 5 perkara. Percaya pada takdir Allah Ta'ala. Maupun yang baik, maupun yang buruk. Percaya pada Allah Ta'ala, malaikat, kitabnya, Allah Ta'ala, dan juga qada dan qadar. Ada 5 perkara. Dia kata, Nabi pesan pada dia begitu. Dia ingat begitu.
Selanjutnya Nabi kata, apakah 5 perkara yang diperintahkan oleh utusanku kepada kamu? Kamu kata ada utusanku kata 5 perkara, apa pula apa dia kata? Maka dia kata selanjutnya, dia kata apa? Jawab mereka, kami diperintahkan oleh utusanmu untuk yang pertama, dia kata bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya. Ni 2 kalimah syahadah. Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Kemudian dia kata apa lagi? Hendaklah kami mendirikan solat wajib, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan berhaji jika mampu. 5 perkara, dah ada 10. Dah ada 10. Beriman Allah Ta'ala, malaikat, rasul, dan ada 5 perkara lagi. Naik syahadah, bersaksi bahawa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kena puasa, kena zakat, kena solat, kena puasa, kena zakat, kena haji. Dan haji itu ada yang mampu. Dan Nabi tanya lagi, apakah 5 perkara yang masih kamu buat zaman jahiliah sampai sekarang? Apa dia? Maknanya bahawa orang Najran ni, walaupun dia baru masuk Islam, tetapi telah ada 5 perkara yang mereka buat sebelum Islam yang baik. Yang baik. Apa dia buat? Yang 5 perkara tu kita clear. Pasal memang kita tahu dah rukun iman, rukun Islam. Ini ada 5 perkara yang dia buat zaman jahiliah. Nabi tanya, apa dia kan 5 perkara yang kau buat sejak zaman jahiliah? Apa yang kau buat sejak kamu berada dan kamu masih berada di zaman jahiliah? Maka mereka kata bahawa bersyukur di waktu senang, bersyukur waktu senang. Maknanya boleh senang bersyukur. Bersabar di waktu susah. Nampak? Syukur, sentiasa bersyukur. Senang, alhamdulillah, syukur. Hendaklah kita sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika kita senang. Dan bersabar ketika susah. 2. Yang ketiga, berani di waktu perang. Kena berani. Maknanya kena berani buat satu, kena berjihad, buat bersungguh-sungguh. Nak sebut bahawa dalam zaman kita ni kena bersungguh-sungguh lah. Buat sesuatu kena bersungguh. Perang ni bukan satu perkara yang kecil, besar. Jadi kalau kita nak buat satu benda yang besar, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh. Reda pada waktu kena ujian. Bila kita kena diuji, maka hendaklah kita reda. Dan yang paling penting sekali, tidak merasa gembira dengan sesuatu musibah, tidak berasa gembira dengan suatu musibah yang menimpa musuh. Hari ini kita gembira kalau musuh kita ditimpa bencana. Bahkan kita doakan mereka supaya terus menerus dalam keadaan yang susah, dalam keadaan celaka, dalam keadaan musnah, hancur. Tapi amalan orang Najran ni dikata bahawa kami tidak gembira apa yang menimpa musuh, musibah yang menimpa musuh. Jangan main-main kita, ya. Allah dengar. Jadi jangan kita doakan keburukan, kejahatan kepada musuh kita. Kita doakan kebaikan. Hari ini bukan saja kita suka kepada musuh kita yang timbul musibah, bahkan memang kita berhajat, berusaha. Kita berusaha hari ini mencari jalan macam mana supaya musuh kita ni musnah. Macam mana caranya untuk kita menghapuskan musuh kita ni. Sedangkan sepatutnya musuh kita ni kita buatkan dia sahabat. Kita doakan dia supaya timbul hidayah dan sebagainya. Tapi dikatakan bahawa orang Najran kata bahawa 5 perkara dia tidak akan dia akan sentiasa melakukannya. Di antaranya ialah tidak gembira dengan suatu musibah yang menimpa musuh. Maka mendengar ucapan mereka yang amat tertarik ini, yang amat menarik ini, maka Rasulullah SAW berkata, oi, hebat, kata. Sesungguhnya kamu ini termasuk di dalam kaum yang amat pandai sekali dalam agama. Nabi kata bahawa kamu semua ni orang yang alim dalam agama. Sebenarnya termasuk dalam golongan orang yang alim dalam agama dan pandai berbicara. Nampak? Pandai berbicara. Alim dan pandai bicara. Termasuk orang yang pandai sekali dalam agama dan pandai berbicara. Pandai berkomunikasi. Komunikasi ini penting. Dan Nabi kata bahawa hampir sahaja kamu ini serupa dengan para Nabi. Sama hampir. Alim ulama ni dia hampir macam Nabi. Bukan alim ulama ni dia
mencari kesempatan untuk orang menjadikan dia seperti Nabi. Apa yang kamu sebut ini, bahawa kamu ni hampir serupa dengan para Nabi dengan segala macam yang kamu katakan tadi. Jadi 5 yang kamu bincang, yang kamu sebut, yang saya tanya tadi, dengan keadaan yakin, confident, bersungguh, maka kamu ni memang orang yang alim, pandai berbicara dan hampir menyerupai para Nabi. Ini Nabi iktiraf. Nabi telah pun memberi satu kebenaran apa yang dicakap Al-Qamah ni, membenarkan apa yang dikatakan Al-Qamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya mengatakan bahawa bila dapat 15 perkara, Nabi bertanya, maukah kamu aku tunjukkan 5 perkara amalan yang akan menyempurnakan dari yang kamu punyai? Nabi kata bahawa betul, kamu ada 15 perkara, tapi tak sempurna lagi. Dah ada 15 memang betul, sebab disebut bahawa ada 15 bukti iman, sedangkan iman ni banyak cabang dia. Ada kata 70, dia kata banyak, beratus cabang iman ni. Disebutkan ada 15 perkara. Nabi kata betul, sangat betul, dan kamu sangat hebat dalam beragama. Tapi Nabi kata bahawa ada 5 perkara lagi yang kalau engkau ikut, bahawa akan sempurnalah iman kamu. Sebab Nabi kata bahawa maukah kamu aku tunjukkan 5 perkara amalan dan dianya akan menyempurnakan apa yang telah kamu ada tadi. Jadi 5 amalan. Amal bukan tahu, kita sekarang tahu tapi tak beramal. Tahu beriman Allah Ta'ala, tahu ada syurga neraka, tahu ada azab kubur sebagainya, tapi amalan kita tidak ke arah menyelamatkan kita daripada perkara yang kita bincangkan itu. Jadi Nabi kata bahawa ada 5 perkara. Yang pertama dia kata, jangan kamu mengumpulkan sesuatu yang tidak akan kamu makan. Jangan cari benda kamu tak makan. Jangan duk beria sangat. Jangan kamu mendirikan rumah yang tidak akan kamu tinggal. Ni ramai bini rumah tapi dia tak tinggal. Aset cukup banyak. Tapi dia tak tinggal. Jangan kamu berlumba-lumba dalam sesuatu yang bakal kamu tinggalkan. Jangan berebut. Jangan berebut apa yang kamu tinggalkan. Hari ni orang berebut harta, berebut tempat berniaga, berebut kawasan untuk bertanding pilihan raya, berebut nak jadi ketua, berebut nak jadi pangkat dan harta sebagainya, berebut dapat datuk, berebut. Dan semua yang kita rebut tu akan kita tinggalkan. Dan sepatutnya kita rebut apa yang kita nak bawa. Kita berebut untuk bersedekah, mendahului untuk buat kebajikan, berlumba-lumba fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Itu disebut dalam Al-Quran, tapi yang lain Al-Quran tak sebut. Jadi, dan berusaha untuk mencari bekal ke dalam akhirat. Ini dia, Nabi pesan begitu. Jadi, kena ingat bahawa Nabi pesan pada kita untuk menyempurnakan iman kita ini, kita naklah mengumpulkan sesuatu yang kita boleh makan. Jangan kita kumpul sesuatu yang tidak boleh kita makan. Nak sebab bahawa beri manfaat kepada kita. Naklah kita mencari sesuatu yang beri manfaat kepada kita, yang beri faedah kepada kita, yang mendapat kebaikan kepada kita. Melakukan sesuatu yang baik. Kita baik, apabila kita baik, dapat kebaikan, semua orang dapat kebaikan. Jadi yang kedua, jangan kita mendirikan sesuatu bangunan yang tak kita tinggal. Kemudian berlumba-lumbalah dalam kita mencari sesuatu perkara yang untuk kita bawa ke akhirat. Jangan berlumba-lumba untuk mencari perkara yang akan kita tinggalkan. Hari ini jangan. Sebab itu hari ini kita kena kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita sama-sama mencari, menggali dan kita mengamalkan apakah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak perkara yang kita tak selesai. Kita banyak sentimen bangsa, sentimen keturunan, sentimen puak kita, sentimen organisasi kita, sentimen kejayaan kita dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang Nabi larang. Kerana Nabi kata bahawa jangan kita berlumba-lumba dan satu perkara yang kita tinggalkan. Dan yang paling penting sekali ialah Nabi kata bahawa berusahalah untuk mencari bekal ke akhirat.
Kerana akhirat tadi walaupun kita percaya, tapi kita tak usaha untuk bekal akhirat. Kalau kita nak mengembara, kalau kita nak pergi bersafir, kita bawa bekalan yang sebanyak-banyaknya untuk kita hidup. Kalau kita bersafir untuk 10 hari, kita sedia untuk bekalan untuk 10 hari. Tetapi di akhirat ni dia tidak ada hari. Dia tidak ada hujung. Akhirat ini dia tidak ada henti. Dia abadan, selama-lamanya. Bagaimana untuk kita menyediakan bekalan untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Sebagaimana kalau kita bawa, aku akan duduk satu tempat sehingga mati. Berapa lama? Wallahu a'lam. Jadi bagaimana untuk kita menyediakan bekalan kita sehingga mati tempat kita nak begitu. Maka nak kita menyediakan suatu bekalan yang sebanyak-banyaknya, yang secukup-cukupnya untuk kita bawa ke alam akhirat, kerana kita akan duduk sana selama-lamanya. Wallahu a'lam. Jangan lupa kita mengaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.